Said, kongsikan pengalaman. Okey. Nak pengalaman yang macam mana? Pengalaman time sekolah. Pengalaman yang paling yang kau tak suka. Pengalaman yang sebanyak. Jap. Jadi katakan semangat adik-adik. Okey, pengalaman waktu abang sekolah Okey. Waktu abang ni sekolah dulu, cerita dia macam ni. Waktu abang sekolah dulu, cerita dia macam ni, Waktu abang sekolah dulu, abang ni tak suka subjek math. Adik-adik sini ada tak subjek math? Ada yang suka ke? Tak suka. Cerita sedihnya, abang ni daripada form 1 sampai form 4 tak pernah lulus pun math. Tapi bila dah sampai satu tahap tu kan, bila dah masuk tingkatan 5, abang dah mula sedar lah sampai bila macam ni kan. Jadi bila dah form 5 tu abang dah cuba tak nak jangan main-main lah, abang belajar betul-betul math tu. Kau tahu bila exam math, memang abang tengok je soalan tu, lepas tu abang tidur. Padu math. Lepas tu lagi 3 minit buat abang tembak. Uish. Dia sampai jujur. Tapi adik-adik jangan ikut pula. Jadi adik-adik janganlah ikut yang teruk ni. Jadi bila sampai tahap kita dah mula salah yang benda kita buat ni salah. Jadi abang dah mula cari kawan-kawan abang ni. Tanya macam mana nak buat kan. Tanyalah macam apa yang kita tahu. Kita kalau tahu, kita jangan malu. Biar kita nampak bodoh sekarang. Jadi kita tahu benda tu macam mana. Kita tanyalah kawan-kawan, kita cari semua. Dan alhamdulillah bila sampai waktu SPM, abang berjaya lah lulus. Tapi taklah cemerlang sangat, tapi lulus lah. Tak adalah abang fail dah. Abang waktu tu abang tengok dekat CJSPM tu, walaupun tak seberapa bagi orang lain, tak seberapa, tapi bagi abang dalam hati abang tu, Allah je macam mana abang gembira tengok abang punya mat lulus. Walaupun kalau budak-budak kelas depan mungkin dia rasa lah, alah result macam tu je pun, apalah sangat kan. Tapi bagi orang lain lah, bagi abang benda tu sangat bermakna lah. Subjek math tak adalah susah. Kalau korang betul-betul tahu dia punya formula. Jadi bagi adik-adik, itulah math akak pun tak adalah bagus. So jadi adik-adik janganlah jadi macam abang dah form 5 baru nak sedarlah daripada sekarang, cari kawan-kawan, tanya apa semua, sebab benda ni penting untuk masa depan kita. Sebab abang sedar, kalau abang tak sedar lu dah fail dah abang punya SPM. Betul. Jadi yang baik bolehlah dia ikut. Yang mana yang abang buat bukan jawab exam tidur, janganlah korang ikut. Abang last lulus form 1 penilaian 1 je abang lulus. Lepas tu sampai 5 memang fail lah setiap hari. Setiap exam fail. Yang penting study smart. Betul. Study. Jadi Abang dapat A. Wih, soalan. sedih. Apa berapa A? Berapa A tanya sana mat je macam. Berapa? Abang SPM dapat 1 je A, 1 A, 3 B+. Itu sebab main-main tu B+ tu. Aduh. Pandai. Dekat sini ada yang SPM tak? Ke Tahun ni ada tak yang SPM? ada yang SPM tak tahun ni? PT3 ke? Apa yang A? Yang A lah BM. Okey lah. Okey. Ada Ada apa soalan tak dengan Abang Said? ada apa soalan? Tanya apa ke? Macam mana abang belajar ke apa? Bulat? Macam bulat? Ke adik mengada kepala kawan adik botak tu? Ada apa soalan ke? Ada apa soalan tak? Abang sekolah mana dulu?
dah melalu tu tak ada soalan lah tu. Okay, tak ada salah lah. So ada siapa-siapa daripada kalangan pelajar yang share pengalaman tu. Abang Syah. Cerita pasal Pasal Kita lah abang. dah berpunya ke belum? Tanya je korang, tanya. Ni je apa-apa. nak cerita pasal apa ni? Abang macam juga buat. Masa dulu-dulu. Main sukan lah. Tanya abang gangster tak dulu tanya. Oh dah. Masa dulu-dulu. Risau lah. Kalau masa dulu-dulu abang tak adalah. Macam ni dulu-dulu abang ni bulat orangnya. Bulat lah macam yang kata bulat-bulat tadi tu. Serius lah, Syed. Serius. Serius lah. Serius. Dulu bagilah tu, tanyalah satu benda tadi. Abang Abang pernah pernah tak? tak kau dia. Berdarjah satu. Cerita pasal pau duit. Rumah ni soalan ni. Ada cerita pasal pau duit. Cakap betul Dah seng-seng. Ya, cerita pasal pau duit kan. Abang cerita ni cerita betul lah. Waktu sekolah rendah, sekolah menengah kurang sikit tapi buat juga. Abang ni daripada kecil jenisnya kedekut. Jadi lah ceritanya kan. Abang pergi sekolah, abang bawa duit. Lepas tu abang kelentong lah kawan-kawan abang. Kata abang tak bawa duit, abang bawa sampai 5 orang. Dapat dah RM5. Itulah Tapi ceritanya. jangan Tapi ikut dengan Saif ni. tapi jangan ikut lah. Lepas tu abang dah buat dah. Abang dah tahu dah. Sampai diorang pun dah, diorang ingat abang memang tak ada duit. Tapi lepas tu buat dah lah. Okey, sekarang kita dah dengar cerita Saif. Okey, cuba Azlinda bagi pengalaman pasal live, pasal dalam sekolah dulu. Orang dekat adik-adik. Azlinda ke Afrina? Cerita je pasal apa yang pasal live lah. Bila dah masuk college. Ini mana? Tahu adik-adik ada soalan ke boleh tanya. Huda cuba Kalau ada pengalaman menarik boleh lah cerita. Huda cuba share pengalaman dekat adik-adik. Tak dengar. Dengar ke? Tak dengar sangat. Dengar tak? Baru dengar. Okay. Sangkut. Huda tak dengar Huda. Tak dengar lah Huda. Suara macam Dengar tak? Suara sama macam tu. Dengar tak? Baru dengar. Dengar. Okay. Zumi slow sikit lagu Zumi. Dengar. Dengar. Dulu saya sekolah, Kak Huda ni SMD dengan pandang batin macam SMD tau. Dulu Kak Huda tak pernah fikir pun yang Kak Huda ni akan sampai peringkat negeri Pahang untuk wakil Pahang lah kan. hebat kan Kak Huda ni adik-adik. Saya pergi dekat negeri itu pun kalah. Teruskan. Kak Huda Baik. aku tak pernah jangka pun akan dapat ke Pahang, tapi ada kita nak pergi sekolah. Itulah kan badan kita macam ni kan, pasal orang untuk modal kita orang cakap kau pergi kan, boleh ke pergi, tapi satu kau dah pesan jangan dengar mulut orang. Mulut orang ni takkan pernah diam dek. Masa sampai sekarang Abaikan je. selagi coach jangan dengar je satu orang. Awak usaha awak dapat. Kata-kata daripada Kak Huda.
Okay, sekarang kita nak dengar pada pengalaman daripada Akak Emilia. Saya. Okay, cerita Nak tahu pengalaman. Diorang nak tahu pasal pengalaman kita masa sekolah. Time dulu-dulu pernah buat jahat tak? Pernah meniru dalam exam ke tak? Tak pernah. Saya tak pernah buat benda macam tu. Lepas tu akak ni daripada sekolah memang pasif, memang tak bercakap dengan orang. Dia macam pemalu daripada darjah 1 sampai sekarang. Ada apa-apa tak nak tanya dekat Akak Emilia yang korang teringin nak tahu? Wow. Macam tadi je. Okay. Cuba Asra kongsikan pengalaman dekat dorang. Time sekolah. Nak cerita tapi macam sebab sikit lah. Okay, kita kena memahami situasi. Jangan nangis. Sediakan tisu Asra sebelah. Takutkan tiba berkaca kan. Ya. Okay, sebenarnya aku sama orang tak ada ayah. Belajar pun dalam keadaan susah. Saya ingat lagi masa kat sekolah rendah kan. Dia belanja kat 50 sen je. Tapi kan tu apa merungut. Belajar je macam biasa. Lepas tu akak ni bukanlah pandai sangat. Kira dalam adik-beradik akak seorang perempuan, akak seorang je yang ada dia. Adik-beradik yang lain semua pandai-pandai. Semua masuk asrama, MRSM, semua. Akak ni je yang sekolah biasa. So bila ke sekolah biasa ni, Okay Asra, okay. family kita macam tak pandai sangat tau. Lepas tu masa akak sekolah menengah, akak banyak sangat buat problem kat sekolah. Akak seorang je yang tak janganlah makan. Akak seorang je yang kira dalam masa kat zaman sekolah akak seorang je lah yang banyak mana ke family. Akak gaduh, akak bertumbuk dengan semua orang. Akak banyak I feel you. Akak tahu dia orang apa benda kat sekolah yang akak tak pernah buat, semua benda akak pernah buat. Akak tak datang koko. Yang paling akak rasa macam menyesal dalam hidup ni akak punya PT3 akak punya. Sebab ada orang tiru akak punya jawapan. Tapi orang yang tiru tu sejarah dia lulus. Akak punya sejarah akak fail. So dia macam kita tak bagi jawapan, ambil jawapan kita. Lepas tu orang yang tiru kita tu lulus, kita punya fail. Kita rasa macam down lah kan. Orang yang lulus tu lalu aku kena ambil ambil result kan. Dia lalu kakak dia kata kalau lulus saya rasa macam lagilah sebab kan kita yang tolong tu. Lepas tu kakak dengan family dah start tu sebab aku rasa macam dia bodoh ni aku ni kan. Sebab dalam family kita je kan yang macam tu dah kita perempuan betul macam tu kan. Kita sekolah ke family tu. Lepas tu naik, lepas akak belajar betul-betul. After akak PTT akak dapat fund. Belajar betul-betul. Lepas tu kira dugaan akak 2 tahun dekat sekolah. Akak bergaduh dengan kawan akak masa kat form 4. Akak bergaduh dengan kawan akak. Akak malukan mak akak lagi. Kira mak akak kena datang sekolah sebab akak bergaduh. Lepas tu akak tak ada kawan kat sekolah. Lepas tu naik form 5. Akak tak ada kawan juga. Form 5 tu akak dah start sakit masuk hospital. So masa nak ambil trial pun akak baru pakai hospital. Lepas tak belajar je betul-betul. Aku tak tuition ke jujur akak cakap masa kat form 3 akak tak pernah datang tuition kat Ponteng. Akak banyak belajar akak balik. Benda yang paling akak rasa macam menyesal lah aku nak buat kan. Lepas tu
Masa kat form 5 tu akak rasa macam nak habis awal je, nak habis belajar ni awal. Sebab akak rasa macam online kalau boleh kan dia nak masa sekolah ni lama kan sebab dia punya kenangan, dia ada kawan-kawan. Tapi bagi akak rasa macam cepatlah habis. Sebab tak sanggup nak habiskan masa di sekolah ni sebab orang kat sekolah kita kan, orang kat kawan kita. Aku rasa macam tak ada benda yang kita nak kenal kat sekolah ni. Sampailah ambil SPM, lepas tu lag ke? Okey. Dah okey ke? Lepas tu masa aku kan ambil result SPM tu, akak cakap dengan mak akak tak nak pun akak bantu. Akak minta akak dulu je. Sebab tahu kita punya kelebihan kat mana kan. Lepas tu time akak ambil tu rezeki akak. Jadi akak dulu start adik kita dah itu. Lepas tu bila kita macam tunjuk kat mak kita kan, mak kita macam oh ni je kau buat kita lagi rasa macam kita dah semua tapi sebab mak kan kita yang je lagi kita satu ni macam dah lulus kalau macam dah pas sebab kita satu bersyukur bila kita dah cinta kita jadi tahu apa ya. Aku tak penat aspek punya aku akan belajar. Saya rasa macam aku ni biasa je. Tapi lepas ni kerja sampai bila-bila. Tapi alhamdulillah rezeki akak dapat bisa belajar. Kalau cakap akak belajar apa ke, kita dapat belajar sampai sekarang. Jangan tak kira pernah. Akak tak pernah lagi fail lah, tak pernah lagi kita turun. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang kita macam stres sebab kita belajar online kan. Rasa macam tak nak kecap. Macam kita down, alhamdulillah. Bila dah akak sama belajar ni kan, mak akak dah start kira dah bagi support kat akak lah. Sebab sebelum kan kira akak tak nak pun sama dekat KPPL ni, akak ada minat akak sendiri sebab akak minat dalam bisnes. So akak nak sama belajar dekat UiTM Lembau. Lepas tu mak akak tak kasih, mak akak cakap kau ni bukan anak orang kaya pun nak buat bisnes dia tak ada duit. So akak pun boleh sama belajar lagi dekat macam tu kan. Kita rasa macam buat apa aku nak masuk dia ikut cakap mak aku. Lepas tu aku tak dah, akak pun ikutlah cakap mak akak masuklah dekat KPB. Mungkin rezeki akak dekat sini kot. Alhamdulillah sampai sekarang akak rasa macam kalau akak sambung dekat KPB ni, mesti aku tengah kerja sampai sekarang, tak ada pelajaran. Tapi alhamdulillah sampai sekarang akak rasa macam bersyukur lah. Maybe hidup pun tak macam orang lain, tak happy macam orang lain. Tapi dengan bila kita ada kenangan macam ni, benda tu yang buat kita lagi semangat nak bangun, nak tunjukkan dekat orang ramai yang kita boleh. Kita tak sama dengan orang. Orang nampak kita punya jalan ni macam lurus, macam senang kita nak gerak dia. Tapi sebenarnya kita seorang je yang hadap keadaan tu macam mana kan. Orang nampak kita senang. Dia ni pandai je, family pandai. Adik-adik semua belajar. Tapi orang tak tahu kita macam mana kan, macam mana. Lagu tu mengganggu tu. So yang mana ada kawan-kawan, yang mana ada kawan-kawan, yang mana ada family selalu support tu, hargai. Selagi ada kita hargai. Dan aku ni tak ada kawan, kat rumah pun akak tak ada kawan. Akak dengan adik-beradik aku pun jarang kita bersama. Kalau tegur pun, kalau akak keluar nak makan, kita orang tegur. Sebab akak tak bergaul dengan adik-beradik akak semua lelaki. Diorang akak memang lah kasih. Bila diorang nak main pun, diorang nak lelaki-lelaki. Kan, kita nak main juga. Dia dengan diorang kan. So akak pun duduk dalam bilik. Akak keluar bilik pun, kalau akak nak makan, nak mandi, nak tengok TV pun jarang. Akak pun tak ada kawan kat sini. Mungkin dari kecil itu seorang. Sebab akak kan tak ada ayah. Kira umur 4 tahun akak, start umur 4 tahun
akak dah pindah kampung. Lepas tu kira 4 tahun tu ada start hidup berjauh dengan family, membesar dekat kampung. Terus kakak tahu satu lagi masalah kita rasa macam kita ni dah walaupun duduk dengan nenek kan. Tahun satu kan orang nak masuk tahun satu kira family lah hantar kan, family tunggu dekat pagar-pagar. Tapi kompeten akak atuk janta kat pisau tapi aku tak tahu apa so aku tak tahu curang kita jadi macam kenapa kita nak family kita ada sebab kita baru nak start belajar kan, kita nak membesar, kita nak kasih sayang. Tapi kita macam family kita macam tak apalah, kita pun dah tahu kan. Jadi akak belajar macam biasa. Kira akak start kampung masa akak dah tahun 1 tu. Kita ingat lagi tadi tu akak masa tahun 1 akak ada sesi pagi dengan petang akak ada ambil kelas kafar kan. Lepas tu kalau kelas kafar mak akak akan hantar makanan. So tiba-tiba satu hari tu kat pintu tu kan, kira nak ambil makanan dengan nak ambil buku lah kan, nak tukar beg. Lepas tu kau tahu tak siapa yang datang? Cuba teka siapa datang. Tak tahu. Tiba-tiba bila akak keluar, tiba-tiba akan nampak mak akak hantar makanan dengan I feel you. kita jadi macam terkejut lah, kita macam kita macam tak percaya macam mak aku ke ni yang hantar makanan kan. Kau bayangkan masa kita tahun 1 kita mestilah selekeh kan, pakai tudung pun apa benda entah kan. Lepas tu kita tak ada orang jaga kita pergi sekolah. Lepas tu tiba-tiba time tu nak ambil bekal dengan buku, mak akak yang hantar. Lepas tu jadi macam cengang tau, kita tengok mak kita, betul ke mak aku yang hantar ni kan. Lepas tu mak akak betulkan tudung akak. Dia rasa macam best ni macam ni. Sebab itu dia rasa kan. Tapi alhamdulillah jadi orang juga sekarang. Sekarang risau juga bila sebab kita kan masa sekolah kan dah teruk kan. Kita dah jadi macam aku ni gila ke, dah bersedia manusia ke, aku ni macam aku macam sosial tau, sebab akak memang hidup sosial. Dekat start sekolah menengah akak dah sangat sosial, bercampur lelaki perempuan, keluar malam. Tapi tak ada orang nak jaga kan, mak akak pun busy kerja, kita faham mak busy kerja kan. So akak pun kawan-kawan macam tu je lah kan, keluar apa semua. So kita lihat macam aku risau lah kalau dah besar nanti aku ni tak jadi manusia, aku tak dapat bakti kat parents aku. Sebab kita dari sekolah dah berusaha ke parents kan. Mak akak banyak habiskan duit dekat tuition tapi aku tak pergi. Akak pergi ponteng duit lepak dia mamak. Macam-macam benda akak pernah buat. Akak dapat tawaran kat sekolah Zabah Negeri 9. Akak tolak sebab akak tak nak. Dia dah besar, dia rasa macam menyesal lah. Kadang-kadang kan benda yang kenangan yang kita ada ni kan, bila kita nak akak pernah buat kerja jahat kan, akak teruk kan. Kita dah tahu benda yang kita pernah buat tu teruk kan. Bila kita dah besar, kita nak buat benda tu akan ingatkan kita dekat contoh macam akak pernah bully orang kan. So bila kita dah besar kan, kita nak bully orang macam dulu aku bully orang, siapa orang tak nak kawan dengan aku. So bila kita dah besar, kita tak adalah bully orang. Kita okey je lah kawan dengan orang. Asal kampung dekat sekarang ni asal dia memang duduk kat kampung. Asal duduk dekat kira rumah akak, depan rumah akak tu rumah atuk, depan rumah kira family je lah kat sini. Akak dengan family tu banyak kali bergaduh. Akak dengan family yang dekat-dekat macam Pak Ngah ke apa lagi, macam-macam family lah akak pernah gaduh. So, kita nak membesar kan, kita nak hidup bebas, kita tengok orang hidup bebas, kita nak hidup bebas.
Lepas tu kita pun melawan lah, orang tak bagi akak keluar. Akak macam, kata aku lah aku nak keluar ke. Kita melawan sebab kita nak hidup bebas. Jadi, itulah kalau tak ada family yang macam ni, akak rasa tak tahulah. Aku jadi kat akak ni sebab bila akak banyak kali lari rumah. Tapi Alhamdulillah lari pun dekat-dekat je rumah kawan, 15 kilometer rumah. Lepas tu balik jalan kaki, balik rumah balik sebab nak makan kan. Walaupun lari rumah, tapi Alhamdulillah walaupun lari rumah akak cari. Kadang-kadang kan bila kita dekat rumah kan, mak marah kita, akak rasa macam kenapa aku nak duduk rumah? Kalau aku duduk rumah pun orang tak ambil tahu pasal aku dah makan ke belum. Orang tak ambil pasal aku kan. Jadi macam baik aku lari rumah je sebab tak ada orang tahu kan. Tapi bila kita dah keluar kan, mak kita cari, mak kata baliklah kan dah malam apa semua. Kita jadi macam kita tak rasa happy tau mak kita ambil tahu pasal kita. Tapi kita rasa macam kalau aku tak ada baru aku nak cari. Macam tu tau. Dan kita kecil. Kita tak fikir pun macam dia cari kita sebab dia risau kan. Tapi kita rasa macam aku tak ada baru aku nak hargai aku. Macam tu. Lepas tu banyak benda lah yang akak buat. Kira hidup akak tak happy macam orang lain, tak senang macam orang lain, tak kaya macam orang lain, biasa-biasa. Tapi Alhamdulillah hidup akak rasa selesa je, duit cukup. Susah macam mana pun akak kan, akak tengok orang lain lagi susah daripada akak. Walaupun mak akak hidup ibu tunggal, kita rasa kita susah. Tapi Alhamdulillah selama akak hidup ni, tak pernah lagi mak akak tak bagi akak makan setiap cukup. Sebab bila kita rasa susah, ingat ada orang lagi susah daripada kita. Bila kita dapat makan kan, ada orang yang lagi lah berapa 2-3 hari tak makan. Kena ingat macam tu, jangan bila kita rasa macam kita ni dah hidup susah tau. Dan kita fikir kan akak faham, family kita ada yang problem, adik kena buang kerja kan. Mak akak pernah cakap macam ni tau. Kenapa orang yang gaji besar ni dia rasa hidup dia masih lagi susah. Sebenarnya kita tak boleh cakap macam tu sebab kita punya komitmen dengan orang punya komitmen tak sama tau. So bila kita rasa diri kita ni susah, kita kena ingat orang lain ada yang lagi susah daripada kita. Kalau kita rasa macam kita makan tak cukup, orang lain ada yang lagi sampai 2-3 hari tak makan. Jangan downkan diri sendiri. Kenapa semua diam? Menghayati. Menghayati Korang Asra. fokus. Bagi tumpuan 100%. Tu je lah cerita akak. Tak macam orang lain sangat. Tak happy macam orang lain sangat. Biasa je. Okay. Tapi Alhamdulillah jadi manusia. Asra, Muhammad Aikal cakap terima kasih Kak sebab jujur berkongsi dengan kita orang. Sama-sama. Sama-sama. Akak pun macam korang juga, anak yatim. Pernah je pergi perkemahan anak-anak yatim, berpuasa dengan anak yatim. Kita semua sama je. Kat dalam ni pun ada juga yang macam adik-adik. Kita sama. Bila adik kata dah duduk sana 2-3 tahun ke, akak macam sebab tau. Sebab akak pun dah duduk jauh daripada family kan. Tapi Alhamdulillah dapat balik duduk dengan family. Akak rasa macam sebab bila baca dia sampai 7 tahun duduk sana. Tak jumpa family. Dia sebab akak hidup berapa tahun duduk dengan family pun dah rasa macam tak boleh, aku nak kena ada family juga. Menangis-nangis nak ada family. Tapi bila tengok adik duduk 7 tahun kan rasa macam mana dia orang kecil lagi nak hadap benda macam ni kan. Macam ni dah besar nanti. Dia macam tak boleh. So okay Asra. Okey, yang tu sahaja sekadar pengalaman daripada Akak Asra. Okey. So ada daripada pelajar-pelajar, kakak, abang-abang yang nak share lagi pengalaman berkongsi dengan adik-adik. Nurin Afrina ke? Saya make Asra. Nadia Syafiqah tak nak share apa-apa? Pasal pengalaman.
sabar-sabar tengah-tengah ni. Okey. Dengar tak sorry? Dengar. Okey, kalau macam pengalaman saya pula, senang. Apa ni? Oh, tidur. Ni Pak, ni pasal Aida lah. Okey, kejadian ni sebenarnya dah dilewat. Saya habis PTM. Ya, Aidin, kenapa? Ada nak tanya apa-apa ke Aidin? Tu 30 hari bulan 12 dia ada malam lepas maghrib ayah saya dah dapat takruk. Kiranya takruk terlantar lah. Yang tak boleh semua tu. Sudah saya tak ada kat rumah. Yang ada kat rumah cuma adik dengan mak saya. Sebab time tu saya kerja. Dan jadikan cerita kiranya kecilan juga lah. Hari tu sebelum saya pergi kerja, ayah sediakan makanan semua kiranya cuci rumah. Tapi bila saya dapat call dari adik, kata yang ayah saya jatuh dalam bilik air. Kiranya bila saya sampai rumah, ayah saya macam nak sedarkan diri. Kiranya dia tapi bila ambulans datang, diorang sahkan ada kiranya darah beku dah naik sampai kepala. Kiranya dia jadi lemah semangat lah. Ayah saya ada darah tinggi. So korang bayangkan ayah saya duduk ICU. Time tu umur adik saya kecil lagi. Adik saya yang last bongsu tu kecil lagi lah. Dia kesan juga tengok dia sebab dia tak faham apa-apa. Cuma kita orang je yang faham. Lepas tu ayah saya koma. Korang boleh bayangkan lah koma tu korang boleh bayangkan koma yang tak sedar apa-apa. Hanya yang hidup tu dia tengok. Ayah saya sendiri dengar. Cuma dia bagi respon melalui air mata. Bila kita cakap dengan dia ada dengar. Cuma dia tak nak respon sebab dia buang darah beku dekat otak. So kiranya ambil masa tu lama jugalah untuk dia sedar. Paling tak boleh tengok bila dia duduk dalam ward ICU. Banyak gila lah nak katakan banyak sangat lah wire yang ada dekat badan dia. Lepas tu dekat mulut, dalam mulut doktor terpaksa letak satu benda untuk mulut dia terbuka. Kiranya kalau nak gambarkan macam budak kecil isap puting, macam tu. Tapi benda tu dia macam keras untuk ayah saya gigit benda tu supaya dia tak gigit lidah dia sendiri. Yang paling saya tak tengok dalam ICU, dia kejang. Korang bayangkan diri korang tengah baring, lepas tu tiba-tiba badan korang kejang yang terlalu kuat. Macam tu, tu saya tak boleh tengok. Kejadian tu lah sebab dalam ICU kan, kita tu tak boleh tengok sebab banyak wire. So start daripada ayah saya sakit, kiranya family kita orang jadi macam tak adalah, kira berubah sikit lah sebab dulu kalau nak keluar pergi mana senang lah kiranya. Boleh pergi sesuka hati macam tu keluar kan, minta izin semua. Tapi sekarang kalau nak keluar tak boleh nak keluar semua. Kiranya kena seorang jaga, seorang lagi, kira seorang jaga ayah, yang lain baru boleh keluar. Macam tu. Sebab ayah saya memang duduk atas katil, tak boleh bergerak langsung. Dia boleh bergerak, dia stroke sebelah kanan, dia boleh bergerak sebelah kiri je. Kiranya saya dapat, sebelum saya masuk KPBKS, sebelum dapat tawaran, saya dapat tawaran maritim dekat Nilai.
tu menggunakan kos banyak jugalah yuran dia. Kos tu memang saya minat sebab saya dari sekolah lagi memang saya minat pada uniform. Saya suka dekat sekolah pun saya dapat pangkat, kira pangkat tertinggi lah dalam sekolah. Kiranya saya ketua untuk beruniform. Saya boleh dapat tawaran uniform ni saya jadi macam teruja. Tapi yelah nasib tak menyembelahi sebelah sana kan. So mungkin sebab juga kenapa saya masuk, saya tolak maritim sebab mak saya kerja seorang, so nak tanggung lagi tiga adik-beradik saya, termasuk saya juga, saya ada 4 orang. So saya masuk ke PBKL. Dari situ kita orang punya kehidupan jadi macam tak susah sangat. Boleh lagi lah kira kalau nak cakap diri kita ni susah, kita kena kira juga ada lagi orang lagi susah daripada kita kan. So walaupun ayah saya sakit, kami keluarga boleh lagi lah hidup macam dulu. Cuma suasana tu tak macam dulu lah. Kalau macam dulu beraya, pakai baju raya sama-sama kan. Cakap gambar sama-sama. Kalau macam sekarang, mesti sama-sama juga. Cuma dia punya suasana tu tak seperti dulu lah. So, just nak nasihat kat korang, kalau ada yang tak ada ayah ke, yang ada ayah ke, kalau ayah korang kalau korang dapat tahu ayah korang sakit ke apa ke, betul suruh dia makan ubat. Jangan skip. Ayah saya jadi macam ni sebab skip ubat je. Bayangkan 3 ubat dia skip dalam masa sebulan, dia boleh terlantar macam ni. So mana ada ayah sakit tu, tengok kalau ubat dia, kalau dia tak makan lagi tu, suruh dia makan. Sebab kalau sakit susah nanti. Bukan susah apa, susah untuk kita jugalah nanti. So je lah. Tu je lah. Okay, yang tadi daripada cerita Akak Nadia. So, adik-adik ada tak nak tanya soalan? Kalau tak ada, kita teruskan dengan abang-abang. Okay. Untuk teruskan kita punya slot manisnya kehidupan, Faris Iskandar, boleh tak cerita pengalaman happy ke sedih ke dekat kita orang? Kita lah. Boleh je nak cerita tapi aku sebenarnya cakap kerja gelap ni. Cerita pasal belajar tu saya segan lah macam ni. Tak kisah yang ada ajaran di dalam cerita itu. Yes. Yang ada sesuatu. Jangan nanti malu lah, tak adalah. Saya cerita lah sikit kan. Macam mana cerita dia nak cakap, tapi tak tahulah ni ada pengajaran ke tak. Suka-duka ujian adalah asanggaran kehidupan. Nak pengalaman apa? Tak adalah pengalaman yang best pun, tapi biasalah kalau kita belajar lepas tu raya tak balik, macam tu lah. Kena, sebab time waktu COVID ni kan lagi-lagi kes tengah tinggi, so memang bahayalah nak balik. So duduk rumah sewa ni tak adalah nak cakap jauh dengan family kan, tapi itulah. Dah berapa lama tak jumpa family? Abang kat rumah sewa tak balik raya ke bang? Tak balik. Berapa lama dah tak balik? Yes. Nak dekat 3 bulan dah tak balik. Macam itulah. So kita bila belajar ni,
Kadang-kadang kan baru-baru ni hari raya korban kan. Kita kalau tak mampu nak korban kambing, so kita korbankan diri kita ni untuk kita ni janganlah terlalu ikut perasaan nak balik kan. Sampai tak kisah pasal COVID ni. So saya korbankan diri saya untuk tidak berjumpa dengan family, untuk tak nak wabak ini berjangkit. Sebab jujur saya cakap kawan-kawan saya ada dah yang kena kuarantin. So dalam rumah ni sepatutnya yang ada sekarang ni adalah dalam 6 orang. So 3 orang dah kena kuarantin. Seorang je lah sekarang ni tengah demam. Tengah teruk sikit lah, tengah sesak nafas. Tapi tak ada ni lagi, dia tak buat swab test lagi. Hari ni kot baru nak buat. Macam tu lah. So saya lah tak balik, tinggal berdua dekat rumah ni. So kita kena berkorban lah, nak belajar kan. So tak adalah lama mana pun. Sebab lagi pun saya dah terbiasa sebab dulu kan saya sekolah tahfiz. So dah biasa dah tak balik rumah ayah. So hati dah kental mah. Mantap. Macam tu lah. So kita ni janganlah maksudnya janganlah terlalu nak ikut emosi kita. Jangan terlalu mengeluh. Kadang-kadang hidup orang lain ni berbeza ujian dia macam tu. Allah uji ni sebab Allah tahu kita mampu. Macam tu. So janganlah pernah rasa nak putus asa. Ya kadang-kadang pernah juga rasa nak putus asa. Kita ni, kita boleh menangis. Kita boleh nak berhenti. Kita boleh nak sedih tapi satu je, kita jangan berputus asa. Kita kena terus jalan. Walaupun hidup kita ni sukar tapi jangan berhentilah macam tu. Ada orang lagi susah daripada kita. Tengok Ustaz Abid Liu macam-macam kena fitnah. Tapi dia macam mana dia hadap? Happy dia, jawab pun tenang, cool je. Macam tu lah yang kita nak. Kita pun boleh jadi macam tu sebenarnya. First jangan ikut emosi je. Itulah, itu je lah pengalaman yang nak cakap sikit-sikit dah. Ada je pengalaman-pengalaman tu tapi tak payah cerita lagi. So, okay doa. Jangan lupa untuk tidak berputus asa dan selalu berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Yang tu saja daripada Abang Faris. Okay. Maybe ada lagi yang nak bercerita, berkongsi cerita dengan kita orang. Okay, Azura ada apa-apa cerita untuk kongsi share pengalaman manis ke, sedih ke? Tak buka mic. Alah, hai. Pengalaman saya banyak sedih. Pasal tak nangis. Apa, teruskan. Kita boleh share ramai-ramai. Aduh, takut lah, risau. Risau ke dia? Okay, macam ni, saya, kita dah tahu, semua dah tahu kan saya Azura. Dari, macam mana nak start? Saya daripada umur 12 tahun, mak dengan ayah memang dah berpisah. So, adik-beradik pun semua dah jarang lah jumpa sebab jumlah adik-beradik jumlah adik-beradik akak ada 5 orang. So, 2 orang duduk dengan ayah, 2 orang seorang duduk dengan mak, 2 orang duduk dengan atuk. So akak dengan adik lagi seorang tu duduk dengan atuk lah. So daripada darjah 6 tu sampai sekarang memang tak jumpa lah dengan ayah. So memang duduk dengan atuk, jumpa dengan mak je lah. So okay Zura. Lepas tu Okay, teruskan. Janganlah. Sapu di dada menenangkan. Azim okey Azim?
okey. Okey, Tak apa nak nangis-nangis je Zura, tak apa. Ni sesi meluahkan, tak apa. so nak kata rindu tu memang rindu lah dengan ayah sendiri ke. Tapi apa-apa pun nak akak happy lah. Happy dengan keputusan mak ayah akak. Sebab dia orang pun dah kahwin lain. Dah ada anak. So, okey lah. Akak pun, dah lah tak tahu nak cakap apa. So, tu je lah. Nenek akak pun, nenek akak stroke. Dah dekat 5 tahun. Sejak akak, so sekarang akak jaga nenek akak something. Saif nak makan Tok Mat dengar. So tu je lah. Masing-masing ada life yang sendiri. So tu je lah. Tu je lah. Tak ada apa dah. Risau takut nangis lagi. Okay, Nurul Aida ceritakan pengalaman Nak cerita apa cerita je apa, tak kisah. Jangan Jangan cerita tu. Okay, macam kalau kenal Saya Aida kan. Macam korang nak satu pengalaman tu kalau kan banyak lah. Mungkin banyak yang dah lupa. Pengalaman boleh dulu adalah cerita masa kita banyak pengalaman pasal kawan lah. Dulu saya rendah sampai sekolah menengah. Kebanyakannya tak ada kawan pun. Kalau ada kawan pun toksik. So bila kita hadap kawan yang ramai kawan yang faham kan. Kadang-kadang bila kita berkawan kita akan dengan bincang. Kalau kita ada masalah dengan kawan ni, bukannya dengan gaduh, sebenarnya boleh. Itu je lah, kita tahu lah. Faham tak? Okay. Okay. Zumi, Abang Zuhelmi ada nak share apa-apa tak? ada pengalaman manis. Kita mulakan sedih. Yang manis dulu. Manis yang manis sebab macam dalam sedih sebab lah. Okay. Kita nak ceriakan kembali keadaan. Tak nak nangis lagi. Dulu pakai yang manis masa abang sekolah rendah dulu. Abang tak apa aktif sangat sukan. Oi. Melampau now Saifan. Abang start mula ceburi sukan lah. Tahun 2012. Iaitu dah jam 4. Tahu nak ambil film tapi slow sikit sebab saya tenggelam. Iskandar. Iskandar. Ada kurang. Slow sikit weh, mata aku dah tak lah. Abang dulu masa memula ceburi sukan bola tampar lah. Tahun 2012. Masa mula-mula masuk tu cikgu lah yang panggil abang. Zul,
kamu mainlah bola tampar. Cikgu tengok kamu ni ada jelah cuba potensi. Cuba main kan. Mula-mula macam tak nak main tau sebab ya bola tampar kan. Selalu tengok dalam Macam TV tu. tu. Pondan-pondan je yang main. Semua dulu lah kan dulu. Lepas tu bila dah mula belajar kan, belajar menimbang lah, guna tangan. Cikgu buat apa? Cikgu tu dah ajar BM, dah ajar abang BM. Sekolah dulu. Dia kekurangan pemain, jadi dia ajak lah abang main. Jadi tak situlah abang mula kenal bola tampar. Nak jadi cerita, main lah. Cikgu tu pula dia buat training masa abang nak PJ. Tahulah kan, budak-budak lelaki PJ je, fikir dalam otak bola je. Bola je. Kan? Macam abang dulu, bola je. Cikgu tu panggil, mulalah. Buat-buat alasan sakit perut lah. Kan? Perut lah. Kadang-kadang tu hilang, tak nak main. Kadang tu cikgu sampai panggil lah. Kacau tu Mana cikgu Zul? tu. Mana Zul? Aduh. Tapi itulah, cikgu tu lah yang banyak ajar kan. Ajar ilmu bola tampar. Daripada abang tak tahu apa langsung pasal bola tampar ni. Duk tahu tengok je. Sampailah dah tahu main. Kan? Tu dah habis sekolah rendah masuk sekolah menengah. Abang ingat sekolah menengah tak adalah aktif sangat kan bola tampar ni kan. Rupanya sekolah yang abang masuk ni, sekolah menengah tu aktif lah juga. Cumanya itulah bila main tu badi nak dijadikan badi. Habis. Asal lawan sekolah Cina je. Buatlah macam mana pun. Hebatlah macam mana pun tim sekolah abang ni kan. Kena agak. Kena tibai, kena balon semua kena. Abang biasa kena headshot. Orang pukul bola kena kepala. Oh. Pening kejap lah tepi tu. Sakit tu. Sakit. Tapi masa abang form 5, last year untuk sekolah kan. Wakil. Sekolah abang cipta sejarah. Dapat juga kami kalahkan. Sekolah Cina tu. Sabar. Lek lu. Sabar, saya sabar. Bagi ajar anak-anak Cina tu. Cina lama kami geram kan. Berlatih. Sekolah tu pula, sekolah Cina tu pula. Adik abang ni macam sekolah situ. Boleh buat movie Mati kita kan. Aduh. So itu yang manisnya, yang sedihnya badi tu lah sampai sekarang. Itu yang saya ingat. Apa? 5 tahun main, 5 tahun suku akhir. Oh. Nice. Woi, gempak. Macam kita orang kan. Yelah dia kita Memukul. tak menampar. Menampar ya. Dia sama je pukul tampar. Tak. Dulu wakil sekolah main setter yang tolak-tolak tu kan. Asrah tahulah asal main. Memang center je lah. Tak ada tukar. Memang Dalam otak tu kena pandai lah. Pandai kencing lah. Orang panggil dia player belakang ataupun ada seorang tu dalam satu gelanggang tu ada 6 orang. Seorang tu dipanggil libero. Libero ni dia tak boleh serang, dia tak boleh attack, dia hanya boleh receive. Passing dengan clear je. Dulu masa abang main sekolah menengah dulu, abang nak jadi libero lah. Tapi cikgu kata tak boleh. Jadi libero dah ramai masa tu. Sekolah abang tu pula ada nak tak ada wakil player yang main tengah setter sampai 2 orang.